Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Berkata Tuan Guru Siri Jailani radhiyallahu ta'ala anhu lagi, jangan merasa puas dengan hal ehwal mereka dengan nama sahaja, atau memakai dengan pakaian mereka, atau meminjam kata-kata mereka. Semua itu tiadalah bermanfaat bagimu jika engkau berbalah dengan perbuatan mereka. Engkau sebenarnya keruh tidak jernih, makhluk yang tidak mengenali Khaliknya, mengecap dunia tanpa menghiraukan akhirat, batin tanpa hakikat, zahir tanpa batin, pandai bicara sahaja tanpa mau beramal, dan jika beramal tanpa ikhlas pula, dan jika ikhlas tidak menurut apa kata sunnah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima kata-kata tanpa ada amal, atau amal yang tidak diiringi ikhlas. Dia juga tidak akan menerima apa amal sekalipun yang tiada menurut kitab Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau itulah yang dibuat, maka samalah dengan dakwaan tanpa ada saksi. Sebab itulah dia tidak akan menerima apa pun yang serupa itu. Dia tidak akan menerima apapun yang serupa ini daripadamu. Jika engkau mendapat pengkabulan manusia dengan dustamu, maka pada Tuhan kerja yang serupa itu tidak ada pengkabulannya sama sekali. Bukankah dia, yakni Allah, Maha mengetahui apa yang tersemat dalam hati? Jangan cuba mengelak, kerana yang akan menimbang itu ialah Tuhan yang Maha melihat. Tuhan memandang kepada hatimu, bukan kepada rupamu. Dia memandang apa yang ada di sebalik pakaianmu, di sebalik kulit badanmu, dan yang ada dalam tulang belulangmu. Dia memandang kepada khalwatmu dan terang-teranganmu. Tidakkah engkau merasa malu kerana menampakkan dirimu di hadapan khalayak ramai dengan cantik berseri-seri, di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan kotor, bolor dan najis? Jika engkau mahukan selamat, maka segeralah bertaubat kepada Allah dari segala dosa-dosamu, dan ikhlaskan pula taubatmu itu. Bertaubatlah dari syirikmu pada manusia. Jangan buat apa pun kecuali kerana Allah Ta'ala sahaja. Aku lihat keseluruhanmu salah, kerana engkau selalu dengan hawa nafsumu dan dunia, tidak terlepas dari syahwat dan kelazatan. Engkau mengamuk kerana digigit pijat-pijat, dan marah kerana kurang satu suap. Engkau hanya rela bila nafsumu puas, dan bersungut bila dia kecewa. Kalau begitu, engkau ini hamba nafsumu, kerana pimpinanmu di tangannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, secara umumnya fitrah beragama ini ada pada manusia. Keinginan manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada. Cuma yang mendorongnya berbeza. Ada orang keinginannya dalam beragama ini didorongi dengan keikhlasannya, mengetahui akan kebinasaan dunia, mengetahui akan
kembalinya kepada pencipta. Maka pendorongnya untuk beragama ialah keikhlasan. Ada manusia yang didorong oleh agama kerana undang-undang. Kerana ada undang-undang yang menguatkuasakannya, maka dia punya disiplin agama yang baik. Ada yang mendorongnya beragama ialah persekitaran dia. Kerana persekitaran itu persekitaran agama. Umpama kita ke Mekah, kita ke Madinah, persekitarannya agama. Kita dapati semua rajin ke masjid tanpa disuruh. Tapi orang yang sama yang bila balik ke tanah air tidak ke masjid. Bahkan mungkin kalangan mereka sampai tidak solat. Mungkin. Kerana mereka diwujudkan dengan persekitaran sahaja. Dan ada juga golongan yang beragama kerana kepentingan. Sebab bila dia beragama, maka dia dapat pujian manusia. Bila dia beragama, dia dapat bahagian-bahagian duniawinya. Maka dia pun beragama. Dan ada juga dorongan beragama kerana paksaan. Dia dipaksa solat, dipaksa untuk menutup aurat, segala-galanya paksa. Maka itu dorongan agama dia. Dan ada juga orang yang dorongan agamanya bukan kerana dipaksa, tidak juga kerana persekitaran, tidak juga kerana undang-undang, tidak juga kerana dimaukan manusia. Tapi dorongan agama ini datang daripada penyesalan dia. Sebab dia dah nampak mudarat bila dia meninggalkan agama. Maka datang penyesalannya untuk memperbaiki diri. Maka ini dorongan-dorongan atau disebut sebagai dawafi' yang mendorong seorang beragama. Bila mereka terdorong beragama, mereka pun akan cari ikon agama. Dan orang yang mereka mengetahui berada pada kedudukan yang rasin, yang keadaannya kukuh dalam agama. Umpama mereka sama macam umpama orang bisnes. Bila mereka masuk bisnes, apa pun dorongan, mereka akan cari ikon bisnes. Ini dah berjaya, jutawan, bilioner, milioner dan sebagainya. Maka mereka mula mengikuti ikon agama ini. Para ulamanya, pakaian. Kadang-kadang nama pun dah berubah. Dia ada gelarang dah belakang. Kalau dulu mungkin nama dia mungkin orang panggil Pok Mak je, Pok Mak. Orang kampung panggil, orang kampung gelar dia Pok Mak Kerbau. Contohlah. Dan dia nak beragama, dia pun ada gelaran lain. Hari ni bukan nama Pok Mak Kerbau, Pok Mak Jamus. Bunyi bahasa Arab sikit, Jamus. Jamus tu kerbau, Jamusi. Dia tukar nama. Kalau tuan-tuan tengok bila orang tu cenderung agama, dia akan cuba tukar nama dia. Dia ada bunyi Arab sikit lah. Dia kalau dia bercakap pun dah tak bunyi Ayu, dia punya Anta, Ana Anta. Di Quran dah bunyi Ayu. Tidak Ayu, you nak ke mana, I nak ke sini. Zaman dia jahat lagi lah, gua lu je. Tapi bila dia mula agama, dia main anak-anak Anta lah. Anak-anak ente dan sebagainya. Dia nak tunjuk sesuatu. Dia mula pakai pakaian agama, serban, jubah, ada gelaran. Dia mula kelihatan pada tempat agama. Ya, bagus. Ini tasyabuh yang baik. Sebagaimana kata syair tentang kelebihan kita bertasyabuh, yakni mengikut contoh orang baik. Kata mereka, tasyabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ikutlah, contohilah, tirulah, walaupun kamu tak macam dia. Kerana bila kita ikut orang baik, kita pun nampak macam baik. Memang bagus kita lihat. Orang yang nak beragama, dia akan cari ikon agama, dia mula bertasyabuh. Itu perkara yang kita katakan cantik. Namun, sampai bila keadaan kita beragama ini tidak dibina dengan asas yang benar. Tidak dibina dengan asas yang betul. Dorongan yang benar-benar mengubah kita luar dan dalam. Sebab sebahagian dorongan itu cuma mengubah luar kita. Dalam kita ni masih keruh. Dalam kita ini masih ada pergantungan dengan manusia.
Dalam diri kita masih banyak kebatilan. Dalam diri kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Ya, cuma zahirnya dah cantik. Kita panggil majlis selawat, majlis ilmu. Lalu datang dengan zahir yang cantik. Tapi dalaman kita masih lagi jauh daripada apa yang sepatutnya. Tidak seindah gambaran zahir kita. Sedangkan yang Allah lihat pada gambaran batin ini. Kerana itu kejujuran dan keikhlasan. Kita jauh daripada kebenaran yang sebenar. Keikhlasan kita, ketepatan amalan kita. Umar Al-Khattab, antara doa beliau, satu hari beliau berdoa dan didengar dia oleh orang. Dia kata, Allahumma inni as'aluka minal amali akhlasahu wa aswabahu. Ya Allah, aku mohon amalan yang paling ikhlas, yang paling benar. Akhlasahu wa aswabahu. Lalu orang berkata, ya Amiral Mu'minin, ma aswabahu wa ma akhlasuhu. Apa dia yang paling betul, yang paling benar, yang paling ikhlas? Maka kata beliau, aku mohon amalanku benar-benar kerana Allah, bukan kerana orang. Aku mohon pada Allah. Itu yang kita sebut semalam. Tuan-tuan, antara kesungguhan yang perlu kita lakukan ialah minta pada Allah biar Allah beri kita ikhlas. Ramai orang nak ikhlas tapi dia tak doa pada Allah nak ikhlas. Dia tak doa. Tapi kalau bak duit ke, bak dunia, dia cepat doa. Ya Allah, berilah aku harta yang banyak. Berilah aku kekayaan, kejayaan, kecemerlangan. Tapi kalau bak ikhlas, saya payah je nak ikhlas. Doa tak? Bersungguh tak dalam doa. Ini Umar Al-Khattab, orang ikhlas, doa lagi. Allahumma inni as'aluka minal amal akhlasahu wa aswabahu. Ya Allah, aku mohon amalan yang aku lakukan itu ikhlas hanya kerana-Mu. Kalau orang tanya apa maksud pula aswabahu, yang paling benar. Dan aku mohon padamu ya Allah supaya amalanku benar-benar mengikut perintah-Mu dan perintah Rasul-Mu, yakni sunnah. Perintah Allah dan perintah Nabi SAW dalam Quran dan dalam sunnah. Biar betul ikut. Aku tak nak reka-reka sendiri, tak nak. Sebab itu tuan-tuan sekalian, betapa penting kita bukan sekadar meniru pakaian orang soleh, tapi berlawan perangai dengan orang soleh. Bukan begitu. Kita nak sama. Pakaian kita pakaian orang soleh. Tutur kata kita ambil daripada tutur kata orang soleh. Kita sebut ini kata Imam Ghazali, ini kata Imam Al-Qushairi, ini kata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahumullahu ta'ala. Kita duk nakal semua kata ulama kibar, tapi perangai kita berlawan dengan mereka. Kita dalam pertahankan kebenaran yang kita nak, kita sebut semua nama ulama, tapi akhlak kita buruk. Tidak macam akhlak mereka. Ilmu kita juga tidak sempurna seperti ilmu mereka. Kita tidak berusaha ke arah itu. Maka kalau kita tidak berusaha ke arah itu, kita sebenarnya tidak kenal Allah Ta'ala dengan sebenar. Kita tak kenal akhirat dengan sebenar. Kita tak dapat membezakan zahir dan batin. Kita tak dapat membezakan antara hakikat dengan gambaran. Maka kalau begini keadaan kita, kejahilan kita, bagaimana kita boleh sampai? Bukan kata Syekh Abdul Qadir, kalau mana pun kita ikhlas tapi tak ikut sunnah pula, itu satu hal. Kita tuan-tuan sekalian kata Fudail bin Iyad, apa pun amalan yang kita nak buat, dia mesti dua syarat. Syarat yang pertama, ia ikhlas. Syarat yang kedua mesti muwafaqatus sunnah. Mesti ikhlas tapi tak ikut cara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak. Sebab itu bila kita mengaji tasawuf, tasawuf ni tuan-tuan kata Syekh Husaini Makhluf ada 3 aliran. Dalam bab tasawuf ni ada 3 aliran. Satu, aliran tasawuf yang benar-benar naqiyu syari', yang ikut syarak betul-betul. Ini betul tasawuf yang ikut syarak. Yang mereka memang mewarisi ilmu ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat, daripada tabi'in secara berturutan. Seperti Imam Hasan Basri, seperti Imam Muhammad bin Wasi', seperti Imam Dawud At-Tai, generasi para salafus soleh.
sampai turun kepada Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Haris Muhasibi, Imam Abi Yazid Bistami Al-Mughallisi, Imam Ma'ruf Karhi, Imam Sari As-Saqati. Maka turun ni generasi-generasi yang memang letak syarak yang kukuh, yang kuat dalam membina tasawuf. Kata Junaid Al-Baghdadi rahmatullahi alaih, at-turuq kulluha masdudatun 'alal khalqi illa man ikhtafa asar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan ini tertutup melainkan jalan yang ikut sunnah Rasulullah. Sebab itu mazhab kita dalam bersufi ialah mazhab Junaid Al-Baghdadi. Ini pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sufi yang kita nak ialah sufi yang an-naqi asy-syari, yang suci lagi mengikut syarak. Yang kita sebut beberapa contoh tokoh-tokoh ulama ini yang mengikut aliran ini. Kerana Junaid juga berkata, man lam yahfazil Quran walam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amr lianna ilmana hadha muqayyadun bil kitab wa sunnah. Siapa yang kamu jumpa Quran pun tak hafal, Quran pun tak hafal, sunnah pun tak tahu, maka jangan kamu ikut dia untuk bertasawuf. Kerana ilmu tasawuf kami terikat dengan Quran dan sunnah. Maka ini tasawuf yang dipegang oleh kita. Yang kedua, kata Syekh Hussein Makhluf, tasawuf yang penuh dengan bid'ah. Ini jenis langgar semua sunnah Nabi, langgar semua sunnah Rasulullah, reka semua benda. Golongan ini cuba untuk berlawan dengan syariat. Lalu mereka bercakap tentang hakikat tanpa syariat. Walau kita bercakap syariat dan hakikat, hakikat dan syariat, dua-dua. Kita bercakap kulit dan isi dan kulit, kerana ia saling memerlukan. Tapi mereka bercakap tentang kami cuma cerita hakikat. Golongan ini mula memasukkan segala perkara yang disebut dakhil, makna tambahan dalam Islam, bid'ah, yang diperangi oleh para ulama. Sehingga mereka mula meletakkan guru-guru mereka lebih maksum, sempurna, tak salah, apa pun cakap betul belaka, walau terang menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka ini golongan yang melakukan bid'ah dalam bersufi, ditentang oleh ulama. Dan kelompok tasawuf yang ketiga ialah kelompok yang menumpang tuah, pura-pura sufi kerana di situ mereka nampak ada bahagian mereka. Boleh cari dunia dengan bersufi pura-pura. Muzayyaf, fake, palsu. Orang ni cuba berpakaian tasawuf, bercakap tasawuf, kononnya bertasawuf, rupa-rupanya mereka ahli dunia yang kuat, ahli maksiat. Kata bila ada seorang penulis terkenal ditunjukkan kesufian dia, yang namanya Harun Yahya. Dahulu kalau tuan-tuan masih ingat, dia banyak tulis buku bercakap tentang sufi dan sebagainya. Akhir ternyata dia menggunakannya untuk mengumpulkan dana haram yang banyak. Dan dia mula berfoya-foya dengan wanita yang ramai, dan ditangkap oleh kerajaan Turki atas tuduhan yang banyak. Tapi pada permulaan zahirnya orang tak perasan. Saya baca buku-buku beliau, cukup menarik kupasan beliau. Mula menunjukkan kesufian dan sebagainya. Akhir ternyata dia mengambil kesempatan. Dan masyarakat kita pun sama, ambil kesempatan daripada kebodohan untuk mengumpul dunia. Maka ini muzayyaf, dipanggil tipu. Kita ada tasawuf yang betul-betul ikut syarak, berjuang betul-betul. Mereka ini yang benar-benar nak didik hati, membentuk akhlak, zuhud, hubungan kita dengan Allah. Dan mereka berpegang kepada usul yang 7. Kata Sahal At-Tustari, kami para ulama sufi, dalam bidang kesufian ini, usuluna sab'atu asya'. Usul ilmu tasawuf ni 7. Kata Sahal Abdullah bin At-Tustari. Yang pertama, at-tamassuk bi kitabillah, pegang dengan kitabullah. Yang kedua, al-iqtida bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami betul-betul ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, ialah aklul halal, kami makan yang halal.
Kami tak makan yang haram. Yang keempat, kaful adha. Kami tidak akan menyakiti orang, baik dengan mulut kami atau dengan tangan kami. Tak guna kita cerita tasawuf, mulut duk maki orang. Mulut kita binatangkan orang. Mulut kita fitnah orang. Mulut kita bercakap tanpa memikirkan perasaan-perasaan orang. Nak kata-kata je. Tetapi ini bukan jalan kita. Mulut kita tak bercakap sesuatu yang menyakitkan orang dengan maksud maki hamun. Kalau kita cakap kebenaran hati dia sakit, itu bukan urusan kita. Saya tegur, dia pun hati sakit. Kata tasawuf tak sakitkan hati orang. Maksudnya tidak menyebut perkataan maki hamun, menghina. Kita tak hinalah orang, wa imma fizikalnya, wa imma daya intelektualnya atau sebagainya. Begini kami bina tasawuf kami. Yang kelima, iaitu istinabul atham. Menjauhkan diri daripada dosa. Sejauh-jauhnya kami tak nak berdosa, sekecilnya sampai sebesarnya. Dan yang keenam, at-taubatu, sentiasa taubat. Kami sentiasa taubat, sentiasa mengaku salah, berdosa. Kami tak mengaku maksum. Bukan tasawuf sikit dah rasa tak berdosa, maksum. Semua perbuatan saya walaupun mungkar kena takwilkan dengan cara yang betul. Sebab tidak begitu kita mana-mana dalam ilmu kesufian, tak ada seorang pun guru mendakwa mereka maksum, mereka tak berdosa. Mereka berdosa. Nabi SAW menyebut benda ni. Nabi menyatakan, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam salah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebab yang salah itu buat yang bertaubat. Sebab itu kami sentiasa taubat. Jadi kita beritahu anak-anak murid kita, tok guru kamu ni tak maksum, juga berdosa, juga mungkin buat salah. Kalau kamu nampak aku lalu jalan salah, jangan ikut. Barangkali aku salah, tapi bukan makna salah suruh maki lepas tu. Tegurlah dengan adab. Sebab itu kata Syekh Abdul Fattah Habib Ghuddah, bahawa para ulama memegang satu kaedah. Kaedah ni amat penting. Bahawa bila mana-mana ulama besar buat salah, pertama semua orang mungkin mereka akan salah. Mungkin. Tapi bila kalangan para ulama, para sufi yang hebat buat salah, intaqidu akhta' al-kibar bi'adabin wala tahdimuhum. Kaedah yang disepakati oleh ulama, tegurlah kesalahan ulama-ulama besar, tetapi dengan adab, dan jangan kamu meruntuhkannya. Ini tuan-tuan ulama sufi, tok guru, dia mungkin buat salah, tapi kita tak katalah salah sikit tu kita kata, oh ni, ini bukan murabbi, ini pembau khurafat. Islam murabbi kekal ada pada dia. Berapa kesalahannya tidak menjadikan kita hadam ataupun kita sebut sebagai hancur semua dia. Tentang rumah kita 10 tingkat ke 5 tingkat, rosak satu, kita tak roboh rumah tu, baikilah. Kaedah kita yang dikata ulama, bahawa tak ada orang maksum. Mana-mana ulama mungkin buat salah, mana-mana. Tak kira tok guru mana, tok guru fiqh ke, tok guru tasawuf ke, ada buat salah. Tapi bila mereka buat salah, pertama kita tak boleh ikut lah. Tak boleh ikut. Tak ada istilah kanan kirinya, memang kita tak nak ikut lah kalau salah. Tapi salah kita, kita sayang tok guru, kita tegur. Tegur kita tidak meruntuhkan dia. Maksud taklah tegur sampai kita terus merendah-rendahkan ilmu dia, anggap dia tak pandai. Tentang manusia ada benda kekurangan dia, itu fitrah. Yang menjadi masalah kita, bila ada orang buat salah, kita tegur macam dia tak pernah, macam dia tak ada ilmu langsung. Dia mungkin silap cakap, silap faham, tak ambil perkataannya, tapi pada pendengki menggunakan benda itu untuk merobohkan terus reputasi dia. Tentu ini bukan cara para ulama Islam. Ini bukan cara musifun, terus nak menunjukkan depan orang awam bahawa dia ni tak pandai, jangan ikut dia. Ini bukan murabbi, ini pembau khurafat. Tetapi tidak sebegitu. Bukan akhlak kita begitu. Dia salah bab mana, dalam bab mana, maka datanglah teguran-teguran orang yang ikhlas. Dan kita dapat tahu kalau dia sendiri tahu itu salah, dia takkan ulang perkataan itu. Metod para ulama, bila mana mereka mungkin kesilapan bercakap dan sebagainya, andai kata
Mereka tak terima teguran, agak sukar. Misal kata, tapi kita tahu mereka menerimanya bila mereka tak akan ulang lagi benda-benda tu. Tak ulang lagi. Mereka tak sebut lagi. Maka kita tahu dia dah tak bicara benda tu. Maka kita jangan duk sebut lagi. Dia macam kita laki bini, suami isteri, bila kita gaduh, adalah benda kita tegur dia, benda dia tegur kita. Tapi bila next time-nya dia tak sebut lagi benda tu, maknanya dia dah ngaku. Tak boleh sebut lagi, tak boleh ungkit. Dia dah nak melupakan, dia mungkin menganggap itu silap. Dan usul kami yang ketujuh, kata Sahab Abdul Tustari, ada ul hukuk, menunaikan hak. Mana-mana kami diberi hak, maka kami akan tunaikan. Baik, inilah dia cara kita bersufi. Sebab itu kata Syekh Abdul Qadir, Allah tak terima kata-kata tanpa amal. Allah tak akan terima amal tanpa ikhlas. Dan orang yang ikhlas sekalipun, kalau tak ikut Quran dan Sunnah, maka ditolak. Sebab Al-Quran dan Sunnah menjadi saksi, dua saksi kita. Dan itu berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Asas dalam kesufian kita, asas dalam menjaga amalan kita. Kata Yahya bin Mu'az rahmatullahi alaih, manusia bila dia berbalah, dia kena kembali kepada 3 usul. Kita kalau berbalah, tuan-tuan, kembali pada usul. Setiap usul ni dia akan bertentangan dengan yang salah tadi. Maksudnya, kata beliau, ikhtilafun nas kullu yarji'u ila salasati usul. Perbalah manusia pada 3 asas ni. Jadi kita kena kembali pada akar umbinya. Baik, yang pertama, tauhid. Bila orang bercakap tentang benda-benda boleh bawa syirik, kembali pada tauhid sebenar kita. Yang kedua, ialah sunnah. Bila orang bercakap tentang ni bid'ah ke tak bid'ah, betul tak betul, kembali pada sunnah kita. Dan yang ketiga, maksiat. Maka kembali pada taat kita. Ni maksiat, kena kembali pada taat. Artinya, tuan-tuan, peliharalah tauhid kita, peliharalah sunnah kita, peliharalah taat kita. 3 ni lawang dia apa? Lawang 3 ni syirik, bid'ah dan juga maksiat. Maka sebab itu bila seorang benar-benar nak baiki diri dia, yang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir, bukan sekadar gambaran zahir, tapi dalaman. Kemudian dalaman ini mesti dia punya kompas dia, arah yang dia ikut ialah apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita tak ikut apa yang ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, maka kita tak ada apa nilai. Kemudian kata Syekh, kalaupun kamu diterima oleh manusia dengan dusta kamu, berpura-pura sufi dengan zahir, dengan kata-kata indah kamu, manusia terima kamu. Misal kata, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan menzahirkan penipuan kamu. Kalaulah orang terima, tapi ingat, Allah Ta'ala tak akan terima. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati kamu. Allah Ta'ala tahu apa yang berada, apa yang disimpan oleh kamu. Kamu dengan tega menunjuk yang indah-indah depan manusia, tapi depan Allah tunjuk yang najis-najis dan kotor-kotor, kamu tak akan selamat. Kalau kamu nak selamat, kamu mesti segera taubat pada Allah. Dan ikhlaskan taubat kamu pada Allah daripada segala syirik, syirik kepada manusia, dan kembali pada Allah, dan jangan ikut hawa nafsu kamu. Di sini Syekh Abdul Qadir bila dijelaskan pada kita, ada kelompok yang saya katakan menzahirkan mereka baik. Dan saya dah sebut tentang apakah dorongan seorang beragama. Agama ni maknanya baik, jadi baik. Kalau kita kata orang ni orang beragama, orang baik. Kalau kita kata orang ni orang kuat agama, maknanya orang yang kuat, akhlaknya baik, akhlaknya. Namun kalau mereka cuma menunjukkan zahir, Allah tak akan terima. Mereka mesti betulkan amalan, perkataan mereka mesti dibetulkan dengan amal mereka. Amal mereka mesti dibetulkan dengan ikhlas mereka. Dan ikhlas mereka mesti dibetulkan dengan Quran dan Sunnah. Maka kita lihat orang-orang yang kalau Allah Ta'ala benar-benar nak berikan kebaikan kepadanya, bila Allah Ta'ala nak berikan kebaikan kepadanya, dia nak menjadi ahli bahagia. Kata seorang ulama, Abu Ali Al-Juzjani rahmatullahi alaih, kata Abu Ali Al-Juzjani,
Dia kata ada 7 tanda. Kalau betul orang tu Allah nak beri dia bahagia. Ada 7 tanda dia. Memang dia orang bahagia. Ahlus sa'adah dipanggil. Yang pertama, taisirut ta'ah alaihi. Allah jadikan ketaatan padanya mudah. Dia ni tuan-tuan mudah untuk sembahyang, mudah untuk puasa, mudah untuk zikir, mudah baca Quran. Allah mudahkan dia, mudah untuk melakukan apa pun kebaikan. Atas nama taat. Dia bukan lagi tunjuk gambaran taat, tapi memang dia nak taat pada Allah. Dia bukan tunjuk gambaran beragama dengan pakaiannya, tapi benar-benar hatinya tunduk pada Allah. Bila Allah mudahkan kita taat pada Allah, itu tanda kita orang bahagia. Tanda kita pun cek, selama ni ketaatan yang kita buat mudah ke tak? Nak datang majlis ilmu rasa mudah, susah tak duk berlawan. Hati-hati, kita berada pada keadaan yang bahaya. Permudahkan urusan tadi. Doa pada Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Jangan kau susahkan. Engkau berkuasa menjadikan yang mudah itu susah. Kita minta mudah. Yang kedua kata Abu Ali, muwafaqatus sunnah fi af'alihi. Bila Allah jadikan amalannya itu semuanya ikut sunnah. Orang ni akan kita tengok makan ikut sunnah, jalan ikut sunnah. Masya Allah. Benar-benar mereka ikut sunnah. Sebab sepakat ulama, makhluk Allah yang paling patut kita sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas kita sayang Allah dan cinta Allah, makhluk Allah yang perlu dan mesti sayang itu mengatasi sayang lain-lain ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi menyebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang sehingga aku lebih disayang daripada ayahnya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Tuan-tuan sayang, yang tok guru kita sayang sebab tok guru kita ajak kita ikut sunnah. Dan tok guru kita pun dia buat benda sunnah. Dia tak kata ni benda aku buat, ni benda yang Nabi buat dan aku ikut, dan kamu kena ikut. Sebab gurunya menyayangi Rasulullah, maka anak muridnya menyayangi gurunya kerana gurunya menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia saling tunjuk menunjuk. Bila kita sayang tok guru, sebab tok guru kita sayang Rasulullah. Dan bila kita sayang Rasulullah, berarti kita sayang Allah, sebab Rasulullah tunjuk pada Allah. Maka sanak kita macam tu. Itu bersanak kita dalam hidup. Saling tunjuk menunjuk sampai pada Allah. Bukan ni tunjuk ke kanan, ni tunjuk ke kiri, ni ke belakang, ke depan. Tak, semuanya saling tunjuk menunjuk kepada apa yang lebih utama. Tok guru kita tunjuk Rasulullah. Rasulullah tunjuk kita pada Allah. Maka kita mengenal dia Allah. Mak kita tunjuk pada tok guru kita. Tok guru kita tunjuk pada Rasulullah. Rasulullah tunjuk pada Allah. Begitu keadaan kita. Sebab tu Abu Yazid Al-Bistami satu hari, dia kata, aku dengar ada seorang wali kampung ni. Kita tengok wali ni, bawa anak murid. Tengok tok wali, kita nak ambil berkat. Sebab menjadi, kata Imam Ibn Jauzi, menjadi adab pada salafus soleh, ziarah orang alim, mengambil berkat daripada mereka, mengambil nasihat daripada mereka. Itu memang menjadi sunnah, menjadi suatu kebiasaan pada salafus soleh. Kalau mereka dengar je ada orang soleh, orang baik, mereka akan ziarah walau sekali. Untuk apa? Mendapat doa, mendapat keberkatan, mendapat nasihat. Lalu kata Abu Yazid Bistami, dengar ada orang soleh seorang, kita pergi melawat. Mereka pun pergi. Tengok orang alim ni yang dianggap sebagai wali keluar dari rumah. Bila masuk masjid, dia meludah ke depan kat kiblat. Meludah. Dia meludah. Lalu kata Abu Yazid, tinggalkan. Orang ni kau tak reti nak beradab dengan Rasulullah. Rasulullah hajar jangan ludah depan hadap kiblat. Dia tak reti nak faham benda tu, tak mungkin dia beradab dengan Allah. Jom kita balik, jangan ikut dia. Tetapi bila guru ni dia meludah ikut, mengarah kepada kiblat sahaja, sudah menyalahi sunnah. Tu Abu Yazid tinggal. Kalau dia dengan Rasulullah tak reti hormat, jangan harap dia reti hormat dengan Allah SWT. Kalau dia dengan Rasulullah pun tak nak ikut, jangan harap dia akan ikut Allah Ta'ala. Maka Abu Yazid meninggalkan orang ni, walau dia anggap dia wali. Tetapi ini asas di mana kita faham. Sebab tu umat Islam selamat lagi mana dia faham macam gitu.
Sebab agama ini, kita tak bina agama ini atas nama ta'assub. Kita bina agama ini atas nama nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Hatta bila para sahabat melihat sesuatu yang mereka kata mereka anggap salah yang Rasulullah buat, mereka tegur Rasulullah. Sama ada mereka yang salah dalam persepsi mereka, atau benar Rasulullah itu tersilap sebagai seorang manusia. Rasulullah SAW mungkin tersilap sebagai seorang manusia dalam keadaan tertentu, tapi kesilapan Nabi tidak menyebabkan dosa sebab Nabi maksum. Kesilapan strategik mungkin. Bila dalam perang Badar, sahabat kata, ya Rasulullah, tempat yang Tuhan pilih ini apakah ia wahyu ataupun pandangan Tuhan? Lalu kata Rasulullah, ini ialah pandanganku. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kalau kita berada tempat lain yang ada sumber air, kita boleh minum, musuh tak boleh minum. Kata Rasulullah, kalau begitu kita pindah. Ini kesilapan isytihat Rasulullah. Tapi pertama kita kena faham, dalam perbahasan ilmu akidah kita, kesilapan Rasulullah SAW tidak menyebabkan dosa. Itu disebut maksum. Dan kesilapan Rasulullah tak akan berpanjangan melainkan ditegur oleh Allah, atau Rasulullah akan mengubahnya. Dan bila para sahabat, bila mereka menegur Rasulullah SAW, pertama, pada anggapan mereka, mungkinkah wahyu menjelaskan selain daripada apa yang mereka faham? Atau mungkin juga Rasulullah lupa. Maka mereka tanya, mungkin Rasulullah lupa benda ni. Bila Rasulullah sembahyang zuhur 2 rakaat, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah solat kita sudah dikosarkan atau Tuhan lupa? Kata Rasulullah, bukan aku lupa. Dan Nabi kata, apakah benar aku buat solat zuhur 2? Kata sahabat, benar. Sahabat lain takut nak tegur, tapi Zulyadain tegur Rasulullah. Barangkali Rasulullah terlupa. Akhirnya Rasulullah SAW melengkapkan kembali solat baginda. Ini nak tunjuk bagaimana sifat agama ini nasihat. Nasihat. Kemudian kata Syekh Abu Ali lagi, yang ketiga, tanda orang itu bahagia ialah dia berkawan dengan orang-orang yang soleh. Suhbatuhu li ahli salah. Kita alhamdulillah tuan-tuan, bila dapat kawan-kawan yang soleh, itu tanda Allah nak bagi kita kebaikan dalam agama. Kawan ni tak perlu ramai, tapi kalau kita jumpa yang solehnya cukup. Dia akan ingatkan kita tentang hal haram, dosa pahala. Dia memberi kita semangat dalam beragama. Kita pergi kuliah pun dengan ada dia, semangat kita. Ini kawan yang baik. Kita nak buat baik kerana dia ada, kita pun semangat. Ini kawan yang baik. Dia ada aura dia. Setiap orang ni dia ada aura dia. Aura ni maksud dia penari. Kadang-kadang bila orang lain ajak buat baik, kita tak semangat sangat. Bila dia ajak kita, tiba-tiba motivasi tu lebih tinggi. Sebab dia orang baik. Ahlus solah dia panggil. Maka kita nak damping orang ni. Dan yang keempat, kata ulama, ialah baik akhlaknya bila dia bersama dengan kawan-kawan dia. Dia duduk dengan kawan dia, baik akhlak dia. Itu tanda Allah nak beri dia kebaikan. Dia ahli bahagia. Maknanya dia boleh kekalkan kawannya kerana akhlak yang baik. Dan yang kelima, badlul ma'ruf lil khalqi. Dia suka bersedekah kepada seluruh makhluk Allah. Makhluk Allah dia suka sedekah. Tak kira sampai ke kucing, daripada ikan sampai ke kucing, sampai ke orang. Dia suka badlul ma'ruf. Ada je lebih, ambil. Dia balik kampung bawa rambutan, terfikir dia nak bagi jiran ni. Ini orang baik. Dia tak ada kata, makanlah untuk 2 bulan makan ni. Dia ada je makanan orang bagi, nak bagi siapa, kawan ni. Kadang-kadang kalau dia pergi kedai makan, dia ingat kawan ni, dia ingat kawan tu, banyak dia ingat. Tu dia beli banyak je. Bila isteri dia masak, dia kata isteri dia masak banyak sikit. Kenapa? Nak bagi jiran-jiran lah. Masak banyak sikit. Tak ada istilah, kita kan berdua je bang, 2 ekor je. Saya seekor, abang seekor. Ataupun saya sekerak, abang sekerak, seekor lagi petang kerang makan. Tak, suami dia kata tak, jangan, masak banyak. Masak banyak-banyak, masak 20 ekor. 20 ekor buat apa kita 2 orang, tak apa.
Jiran kita ramai. Kita memang 2 orang. Sebab tu Rasulullah berpesan pada sahabat. Ada seorang sahabat Nabi kata, "Idza marakta fa'akthir maraqaha." Kalau kamu masak, kalaupun kamu tak ada lauk pauk, banyakkan kuah dia. Wa ta'ahad jiranak, dan sedekah pada jiran-jiran, hantar ke jiran-jiran. Walau kuah, hantar kuah. Ada sahabat ni dia miskin, dia tak boleh nak beli daging banyak-banyak. Tapi Rasulullah suruh dia, tak apalah tak boleh beli daging banyak-banyak, kuah tu buat banyak. Kuah sup tu buat banyak. Beri ke jiran-jiran, takut dia boleh buat cicar roti, sup tadi cicar roti, cukup. Ingat dulu tuan-tuan, jamuan surau ni tak banyak orang buat jamuan. Kalau orang buat pun banyak lagi orang yang makan. Berbanding sekarang, jamuan banyak pada orang makan. Sebab tu orang sekarang gemuk. Orang dulu jamuan tu memang ada, tapi ramai lagi orang makan. Maksudnya tak mencukupi. Ada seorang hamba Allah ni, dia nak buat jamuan. Arwah dah dia, kami panggil dia ayah. Jamuan ni lah sup merpati. Satu sarang burung merpati, dia pun sembelih. Burung merpati bukan besar sangat. Kalau dia burung unta, okey lah. Cik merpati. Tapi kuahnya banyak, roti banyak. Jadi satu surau tu beratus orang boleh makan. Kuah banyak. Kita hak budak-budak ni confirm dapat kuah. Ni otai-otai jenis-jenis tu yang dapat, padang, peha yang tu dapat. Kita budak-budak yang jenis yalah sembahyang pun tak sempurna. Layak lah kita ni. Jenis duduk bawah tangga surau. Tapi time makan soal depan. Dia pun bagi semangkuk, seorang semangkuk. Cicor roti, oh sedap, kenyang. Dia kuah. Sebagian orang kuah tu bermakna. Kuah dapat kuah banyak pun okey. Sama ada kerana itu je kita boleh makan, ataupun mungkin kerana faktor kesihatan dia juga. Dia tak boleh makan daging tapi kuah boleh. Dia makan kuah. Jadi banyakkan kuah. Jadi Nabi SAW ajar kita. Yang saya selalu ingatkan, kita walaupun duduk berdua, masaklah banyak sikit. 2 orang tak habis. Tak habis lah sebab kita fikir perut kita je. Cuba fikir orang sebelah-sebelah. Fikir orang sebelah, orang 2 belah, orang 3 belah. Oh, ini tiap-tiap hari masak kawah kita. Itu pahala kita. Kadang-kadang kita kan pandai masak. Masak banyak-banyak. Hantar sini, hantar sana. Masya Allah. Ini tanda Allah sayang. Sebab tu ada salah seorang isteri Rasulullah, yang bernama Zainab radhiyallahu taala anha, dipanggil Ummul Masakin. Dia kalau masak, dia akan masak banyak. Dia beri makan sampai 100 orang. Masak banyak-banyak. Dia antara isteri Rasulullah yang suka memasak. Sehingga dipanggil Ummul Masakin, ibu pada semua orang miskin. Kadang-kadang kita ni tak payah nak bagi duit dan sebagainya. Beri masakan tu dah satu kebaikan. Beri masakan tadi satu kebaikan. Ada satu kedai dekat Amerika, tuan-tuan. Bagus dia punya konsep dia. Kedai ni dia buat 2 pintu. Satu untuk orang kaya makan. Satu lagi bersebelahan untuk orang miskin dapat percuma. Yang untung sini, dia pergi ke sini. Maka mana-mana gelandangan di kawasan tersebut, di kota kat mereka, saya lupa nama kota tadi, maka orang ni akan datang masuk, dia makan macam makanan orang kaya makan sebelah. Orang kaya makan belah sini makan. Jadi keuntungan sini ditopak sebelah. Tentu konsep dia tu Masya Allah luar biasa. Semua orang dapat makan. Dan dia pun dapat berniaga. Dia dapat berniaga. Siapa nak bayar, dia akan masuk ikut pintu ni. Yang nak percuma ikut pintu ni. Semua dilayang dengan baik. Tentu ini akhlak yang baik. Jadi memang akhlak Islam. Dan orang Islam sentiasa berfikir macam mana badlun ma'ruf, macam mana saya nak buat baik. Terutama tuan-tuan kita pada usia tua-tua ni. Jangan kata saat tua tak larat Ustaz nak buat apa. Jangan. Inilah masanya awak buat baik banyak-banyak. Jangan kata dah tua tak larat tak boleh buat apa dah Ustaz. Duk dengan online Ustaz je lah. Jangan begitu. Kita boleh buat lebih besar pada tu. Duit-duit pencen ni yang makan tak habis tu gunakan untuk kita badlul ma'ruf, buat kebaikan. Ni order puk panda banyak-banyak pergi hantar rumah-rumah orang miskin, orang susah ni. Duit pencen kita kan banyak, tak habis makan seorang tu. Ambil sikit bahagian kita, nah ini bahagian untuk akhirat kita. Banyak kita boleh buat tuan-tuan sekalian, banyak. Saya
Bila seorang tu memang ikhlas nak buat baik, Allah ilham dia beribu jalan. Tapi kita pelik pada orang yang tak nampak jalan baik. Saya kata awak ni terhijab daripada melihat jalan baik sebab awak tak ada niat yang baik. Siapa yang ada niat yang baik, Allah buka jalan dia. Siapa pun. Yang nama isteri, kalau nak jadi isteri baik, Allah buka jalan macam mana nak jadi baik. Yang nama suami, kalau fikir nak jadi suami baik, Allah buka jalan macam mana nak jadi suami baik. Yang namanya sahabat, kalau dia niat nak jadi sahabat yang baik, Allah buka jalan macam mana nak layan, nak jadi sahabat yang baik. Demikian semua orang. Yang nama cikgu, nak jadi cikgu yang baik, bila dia ada niat yang baik, Allah tunjuk jalan macam mana nak didik anak-anak dia, anak-anak murid dia. Kemudian kata Syekh lagi, tanda seorang tu bahagia, Allah jadikan dia mengambil berat kepada sekalian orang Islam. Ihtimamuhu bil muslimin. Dia ambil berat. Orang sakit ditanya, ambil berat. Orang susah ditanya, orang ni ada masalah ditolonginya. Sifat mengambil berat ini tanda dia adalah orang Islam yang bahagia. Last sekali kata ulama, ialah orang ni ialah orang yang paling pandai menjaga waktunya. Mura'atuhu li awqatihi. Jaga waktu pandai. Tak adalah dia sampai semayang lambat buat semua ibadat lambat belaka. Dia pandai susun waktu. Waktunya masya-Allah terjaga, tersusun. Daripada pagi sampai ke satu hari kalau kita ikut dia, kita nampak macam mana susun jadual dia. Zikirnya sempat, baca Qurannya sempat, mandi ilmunya sempat, isterinya sempat, anak-anaknya pun sempat, sahabat-sahabat dia sempat. Macam mana Allah beri keberkatan waktu? Sebab dia memang orang jaga waktu. Dan orang biasa jaga waktu, maka waktu akan jaga dia. Orang yang biasa jaga waktu, waktu akan bertambah berkat. Sebab dia jaga. Orang yang biasa jaga waktu, maka Allah Ta'ala akan nampakkan dia sistem. Bersistem di hadapan orang lain. Orang nampak dia ada sistem. Akhirnya orang takut dia ni sibuk. Saya rasa dia sibuk lah. Orang nampak macam dia sibuk. Tetapi seorang bila kita nampak macam sibuk, sebab apa? Sebab dia menjaga waktu. Akhirnya kita tak berani lebih kurang nak jumpa dia. Kita tak berani lebih kurang untuk nak kau pun saya takut sibuk dia. Sebab bila dia dah terbiasa jaga, orang pun jaga waktu kita. Kalau datang duduk dengan kita cakap sekejap, saya rasa macam cik ni sibuk, saya nak pergi dulu. Orang pun tahu kita sibuk. Padahal kita tak sibuk pun. Tapi Allah ilhamkan pada orang ni, melihat kita orang yang jaga waktu, sehingga orang tak berani nak sembang lama panjang dengan kita. Maka ini contoh. Kemudian bila kita dah sebut tadi bagaimana kita nak benar-benar jadi baik, sebab kata Syekh Abdul Qadir Jilani, bahawa keikhlasan kita mesti dibina dengan ilmu Quran dan Sunnah. Kalau kita hanya tekankan gambaran zahir kita, kita tidak benar-benar ikhlas kepada Allah dan tidak benar-benar mengikut sunnah Nabi, maka bertaubatlah segera sebelum Allah bongkarkan siapa kita. Kita tengok tuan-tuan, orang-orang yang saya katakan pura-pura bertasawuf, pura-pura sekian, Allah akan zahirkan keaibannya. Allah ma'ilam mereka dia taubat. Dia taubat sungguh-sungguh kepada Allah. Dia taubat daripada gambaran palsu yang dicuba tunjukkan pada manusia. Dan dia cuba berusaha untuk tunjukkan inilah dia dengan Allah. Yang ini mengembalikan, membina benar-benar hubungannya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan selamatkan dia daripada keaiban itu. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni selalu ikut hawa nafsu. Puncanya sebab kamu ikut hawa nafsu. Macam mana kamu ikut hawa nafsu? Kamu kalau sekiranya kena sikit je kena gigit di nyamuk, kamu punya meradang lain macam. Sini disebut pijat-pijat. Kena pijak, marah. Kamu ni kalau makanan tu kurang sesuap, marah. Kenapa sikit no? Ngamuk dah. Itu tanda kamu ikut hawa nafsu. Tanda kita ikut hawa nafsu, bila kita tak dapat yang kita nak, kita marah. Itu kita ikut hawa nafsu. Tapi orang kalau tak dapat apa yang dia nak, dia tak marah. Dia reda. Dia sabarkan dirinya. Dia reda. Bukan dia anggap ini baik. Ini orang tak ikut hawa nafsu. Seolah-olah macam senang kalau kita nak tengok orang ikut hawa nafsu. Hulur je makanan. Kurangkan. Dia pun tengok. Kenapa sikit ni? Mana cukup? Dah marah dulu. Dia belum makan ni. Ni kalau dia makan tak sedap, terus muntah dia. Tapi dia mula nak marah. Tapi kita dapati kita bila apa yang kita nak tak dapat, kita tak marah, maknanya kita berjaya mengekang hawa nafsu kita. Apa yang kita nak tak dapat, kita boleh sabar, kita berjaya mengekang hawa nafsu kita.
apa yang kita nak tak dapat, kita redha, maka itu tanda kita mengekang hawa nafsu kita. Apa yang kita nak dapat, apa yang kita nak tak dapat, kita suka, kita anggap ini lebih baik, berarti kita benar-benar telah membunuh nafsu kita. Jadi kita tak dapat benda tu, alhamdulillah saya tak dapat. Kenapa? Ada hikmah, saya yakin tak dapat ni lagi baik pada saya. Saya pun memang kalau dapat kan jadi lain cerita pula. Maka orang ni benar-benar yang mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.